Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk slot seterusnya kita akan lakukan sedikit amali lah untuk khusus agronomi tanaman jagung manis. So, pada kali ini kita berada di Kampung Salid, Mukim Gelong, iaitu di Kubang Basuh. Okey, di sini terdapat satu plot untuk tanaman jagung manis yang telah lama diusahakan. So, pada hari ini saya bersama-sama dengan Encik Naim, okey, petani yang telah mengusahakan tanaman jagung manis ni. Okey, kali ini kita akan lihat kepada aktiviti semayan anak pokok jagung manis. Okey, sebelum kita melakukan semayan ni, kita akan lihat dululah bahan-bahan yang diperlukan. So, pertamanya kita perlukan benih. Okey, benih lekat ni adalah yang varieti 592 lah. Okey, untuk satu beg ni beratnya adalah 500 gram. Okey, di mana dengan 500 gram ni purata biji tu lebih kurang dalam 3,000 ke 3,300 lah. Okey, dan harganya boleh didapati di kedai dengan harga 70 ke 75 ringgit. Okey, yang kedua kita perlukan peat moss lah. Okey, peat moss, dan peat moss ni boleh didapati di kedai-kedai input pertanian jugalah, sama ada beg kuning ataupun beg yang putih tu lah, free peat tu. Dan yang ketiga bahan yang diperlukan adalah tray semayan. Okey, kalau menjadi kebiasaan Cik Naim, tray yang digunakan adalah tray yang 200 lubang lah. Okey, 200 lubang. Dan yang terakhir adalah sprayer ni lah, untuk kita basahkan media kita ni. Okey, seterusnya untuk kita buat aktiviti ni, saya jemput Cik Naim lah, okey, untuk tunjuk demo yang menjadi amalan Cik Naim buat aktiviti semayan ni. Okey. Ketuk Okey, peat moss ni kebiasaannya dalam beg ni dia dalam bentuk ketulan lah, ada yang jadi ketulan. So kalau kita lihat, Cik Naim akan leraikan supaya membundah untuk masuk dalam tray semayan ni. Kalau kita lihat, kaedah pertama hanya penuhkan ruang tray semayan 200 lubang ni. Okey, selepas kita penuhkan satu lapisan, kemudian Cik Naim akan mampatkan media ni dengan letakkan satu layer tray semayan tu, dan akan tekan, dan kemudian benih akan dimasukkan ke dalam lubang ni lah. Ya, kalau kita lihat, benih ni telah disaluti dengan racun kulat lah. So dia berwarna kemerah-merahan ni. Okay, dah ada racun kulat, jadi boleh terus buat semayan lah, tanpa perlu kita rawat dengan racun kulat. Okey, selepas tu kita akan tambah lagi peat moss ni untuk menutupi lubang-lubang yang telah dimasuki benih ni tadi. Okey.
So kita dah siap melakukan sembahyang ni dan dah siap buat semburan. So kebiasaannya sembahyang ni akan mengambil masa 7 hari kan. Okey, 7 hari, dan kemudian kita akan lihatlah anak pokok ni akan tumbuh, okey, seperti yang di belakang ni. Dan selepas 7 hari Encik Naim akan pindah ke ladang lah, akan ditransplant ke ladang. Okey, kalau kita lihat yang ni, keadaan benih ni adalah yang pada hari yang keempat. So pada hari yang keempat dah mula ada tunas lah. Okey, dan pada hari ketujuh akan ada sedikit daun dan boleh dipindah ke ladang. Kalau kita lihat pokok pada peringkat ni adalah pokok pada umur lebih kurang 30 hari lah, 30 hari. Dan pada peringkat 30 hari ni serangan ulat faul lah, ataupun fall armyworm ni boleh dikatakan akan mula menyerang lah pada peringkat vegetatif ni dengan banyak lah. Jadi ulat faul ni Cik Naim ada banyak pengalaman lah. So boleh kongsikan sedikit tak? Bagi saya, untuk ulat faul ni, bagi penggunaan racun, saya akan guna Victor 100 dan Supermetrin, campur 2 sekali lah. Kaedah penyemburan, saya guna enjin. Lepas tu ikut atas keadaan cuaca. Kalau cuaca sering hujan pada waktu pagi ke petang, kena kerap lah semok. Sebab waktu pokok dalam umur 30 hari ni, serangan ulat tu risiko dia tinggi lah. Okey, so kita perlu ambil maklumlah bahawa pada peringkat ini serangan ulat faul tu berisiko tinggi dan boleh juga menyebabkan kita punya pokok jagung ni tidak berhasil. Okey, seterusnya kita lihat kepada pendembungaan. Okey, so kalau untuk pokok jagung manis ni, dia adalah jenis yang monoecious, ataupun di mana pokok bunga jantan, okey, di bahagian atas, dan juga bunga betina di bahagian bawah ni dalam satu pokok yang sama. Okey, so dia adalah monoecious lah, pokok jantan, bunga jantan dan bunga betina di satu pokok yang sama. Okey, kalau kita tengok pokok ni, dia ada pada hari yang ke-45 lah. So pada hari yang ke-45 ni, di mana ni adalah fasa pendembungaan lah. Okey, so bahagian atas ni bunga jantan lah. So di sini ada polen lah, polen untuk pendembungaan bunga betina. So pada hari lebih kurang dalam 5 hari pendembungaan ni akan berlaku, dan kemudian akan disenyawakan lah dengan bunga betina di sini. Dan pada peringkat ini sumber pengairan sangatlah penting. Okey, kita perlu pastikan sumber air itu cukup untuk pendembungaan dan juga pembentukan kernel tu lah, pembentukan isi tu. Selain itu, untuk kita pastikan pendembungaan ni berjaya, kita sebolehnya lah pada hari itu tiada hujan lah, ataupun cuaca yang baik, disebabkan kalau kita ada hujan, okey, polen ataupun debu yang turun tu dia akan hilang lah. Okey, di bawah hujan kan. So kalau cuaca pada itu kering ataupun panas elok, so polen tu akan turun dan kena kepada rambut bunga betina ni, dan kemudian dari segi pembentukan isi tu akan penuh. Okey, so salah satu faktor pembentukan isi tu tidak sepenuhnya disebabkan faktor pendembungaan. So jika kurang berjaya pendembungaan tu, maka kernel isi tu akan kurang lah. Okey, so kalau kita lihat di sini, ni adalah pendembungaan yang sudah berjaya lah. So di mana rambut sudah mula keluar, dan kita tengok kalau di sini ada dua tongkol yang akan berhasil lah.
satu di bahagian atas dan satu di bahagian bawah. Jadi kebiasaannya petani ada juga yang buang untuk bahagian bawah ni. Okey, dan ada juga yang jadikan bahagian bawah ni sebagai sodek lah ataupun jago baby corn tu. Okey. So kalau untuk amalan Encik Naim ni ada yang dia biarkan lah untuk bahagian bawah ni, tapi bahagian bawah ni dia akan jual sebagai grade yang C lah. Okey, kita boleh lihat lah di mana pokok-pokok ni semuanya dah mengeluarkan bunga jantan. Okey, kali ni kita lihat kepada pembajaan. Okey, kalau kita tengok pakej teknologi untuk Jabatan Pertanian pun, teknologi jagung manis ni terdapat pengesyoran yang kita syorkan lah. Okey, namun begitu amalan petani ni berbeza, okey, mengikut kepada pengalaman petani itu sendiri. Boleh Cik Naim ceritakan sikit? Saya baja Yaramila 16 kita guna 2 kali. Untuk baja 13, 12, 21 kita guna sekali. Kalau 21 kita guna sekali. Aduh. Okey, so kita tahu kesemuanya adalah 3 kali pembajaan lah. So di mana peringkat pertama dan peringkat kedua tu adalah peringkat vegetatif. So yang baja yang kita gunakan adalah baja hijau lah ataupun baja 16. Dan pada peringkat permukaan kan, peringkat tu Cik Naim dah mula masukkan baja untuk buah lah. Okey, 12, 17. Kadar yang digunakan adalah 200 kilo per hektar ataupun untuk per pokok tu 10 gram. 1 hektar untuk baja TM 3 tan, 3 hingga 5 tan. Okay, jika kita lihat kepada jarak tanaman yang digunakan di sini, okey, untuk jarak di antara batas daripada sini ke sini, tengah batas ni adalah 5 kaki. Dan jika kita lihat jarak di antara pokok ni, okey, dalam baris, okey, antara satu pokok dengan satu pokok adalah 1 kaki, dan jarak di dalam baris juga 1 kaki. Okey, namun begitu kebiasaan juga ada yang gunakan satu lubang ni 2 pokok. Okey, jadi untuk Encik Naim kali ni dia menggunakan satu lubang 1 pokok lah. So kalau kita lihat di sini, sistem pengairan yang digunakan adalah drip. Okey, dan tidak menggunakan sprinkler di sini. Untuk pengetahuan semua, pokok jagung manis ni telah capai umur 65 hari. Okey, 65 hari. Jadi kalau ikut kebiasaan Encik Naim, pada peringkat ni adalah sesuai untuk tuai lah, untuk dikutip hasil. Okey, dan untuk makluman juga, benih yang digunakan adalah benih 592 lah, benih lekat kan. So pada hari ni kita akan tengok sedikit lah demo dan kaedah lah, kaedah untuk Encik Naim tuai hasil. So kalau tengok di sini, untuk kita tahu bahawa ciri-ciri yang sesuai ataupun ciri-ciri matang jagung ni adalah pada rambut ni lah. Okay, so kalau pada kedai rambut ni, warna dia adalah keperangan ataupun berwarna coklat. Okay, kemudian kalau kita buka di bahagian dalam ni, okay, kita akan tengok isinya akan berwarna kuning lah. Okay, dan kuning dan juga dia akan keluar macam sedikit lemak susu-susu tu. Okey. Selain itu, kita boleh tahu daripada segi umur tanaman lah, pada hari yang ke-65 hingga yang ke akhir hari yang ke-70. Selain itu, daripada bulu dia berwarna perang, isi dia di atas ni sudah cekang. Bawah ni memang kita tekan sebab dia berkulit. Atas ni dia nipis sikit kulit, kita tekan dia sudah kerah. Kita tekan dia tak meletup lah. Besaran jagung ni Cik Naim akan jual hasil ni di tepi jalan sahaja, di pondoknya.
dan jualan jagung ni adalah sangatlah laris, okey, sehingga tidak menampung permintaan pasaran. Dan selain itu jagung ini juga dipasarkan melalui COD lah, okey, COD kepada kenalan-kenalan yang terdekat dan juga kepada penduduk-penduduk yang telah tahu bahawa Cik Naim ni ada jagung yang segar lah, okey, segar pada ladang. Seperti yang kita tahu ada 3 grade A, B dan C lah, okey. So kalau kita lihat di sini ini adalah grade A. Okay, biasanya dia adalah 350 gram dan ke atas lah. So tapi kalau yang untuk hasil ni kita lihat ni lebih kurang 600 gram satu tongkol. Okey. So yang keduanya adalah grade B, 250 gram sehingga 350 gram. Okey, ni adalah grade B. Dan yang terakhir adalah grade C. Okey, grade C ni bawah 250 gram. Untuk nak pergi tahan lama lah. Dah kerak di bawah ni sikit lah. Dia dah ni. Kat di bawah ni. Tu di atas buku ni kita kerak satu untuk kalau kerak di bawah ni ayak masuk lah kalau kena hujan kan. Tu dia ni perlu buang tu sikit. Macam ni lah. Dia akan tinggal batang macam ni sajalah. Ni boleh tahan lama kan. Boleh kurang 3-4 hari boleh tahan. Selepas pada itu, selepas kita harvest ni juga, so batang jagung ni tidak dibiarkan begini sajalah. So selepas ini Encik Naim akan potong batang jagung ni dan kemudian akan dijadikan sebagai silage ataupun untuk sumber bahan ternakan. So bagaimana kita nak lihat silage ini diproses, disediakan? Okey, jom kita lihat. dengan gula merah. Temu kembali. So tadi kita lihat silage ni telah dikisar bersama mesin ni tadi. Kemudian telah dimasukkan larutan molasses yang dicampurkan bersama EM. Kemudian selepas itu plastik ni akan diikat lah. So diikat dan akan diperam selama 3 hari. 3 hari dan kemudian akan digunakan untuk jadikan sebagai makanan ternakan. Tadi macam ni. Jadi kalau untuk ikat ni pun kita kena pastikan ruang angin tu keluar sepenuhnya. Ini kita ikat ni adalah untuk kita buat sebagai proses fermentasi. So fermentasi ni akan dilakukan selama 3 hari. Kemudian akan digunakan untuk makanan ternakan. So kalau Encik Naim sini dia ada kambing. Jadi silage ni jugalah yang digunakan untuk bagi makanan kepada kambing beliau. Kalau dijual 1 kilo 40 sen lah. Okey, 40 sen. So akan timbang dulu lah. Akan timbang satu beg dalam 35 hingga 40 kilo. So satu beg ni dalam 35 kilo 40 kilo kan. So kalau kita darab dengan 40 sen akan dapat lebih kurang RM6. RM6 ke RM20 lah satu guni ni. Jadi permintaan untuk silage ni pun sangatlah tinggi. Okey, di mana pasaran silage ni Encik Naim pasarkan Di kawasan kampung lah. So di kawasan kampung ni jugalah. Okey, walaupun dipasarkan di kawasan kampung ni, namun begitu tetap tidak mencukupi lah untuk pasaran kampung ni saja.